Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibil karim sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillah ma syaa Allah la yasuqul khaira illa Allah ma syaa Allah. La yasrifus su'a illa Allah ma syaa Allah. Maka min ni'matin fa minallahi ma syaa Allah. Wala haula wala quwwata illa billah al-aliyyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam tazkirah subuh di Allahumma salli ala Muhammad, Dewan Dakwah Majlis Dakwah Negara, insya-Allah. Dan Dewan Dakwah Majlis Dakwah Negara ni adalah satu entiti yang duduk di bawah Majlis Dakwah Negara, salah satu dewan yang duduk di bawah Majlis Dakwah Negara, yang subhanallah sallallahu alaihi wasallam memfokuskan kepada dakwah, program-program dakwah. Kita ada kluster-kluster sendiri, antaranya kluster kebajikan, kluster kekeluargaan, kluster belia dan IPT, kluster program projek khas, kluster Allahumma salli ala Muhammad, apa lagi, kluster korporat dan sebagainya lah. Di kluster-kluster ini berperanan untuk Allahumma salli ala Muhammad menjalankan ataupun merancang merancang dan menjalankan program-program dakwah di skop-skop yang telah ditentukan. Itulah. Jadi Allahumma salli ala Muhammad, kita ucap tahniah dan syabas kepada kluster media yang Allahumma salli ala Muhammad tidak jemu-jemu untuk setiap pagi menyusun program-program dengan para asatizah untuk tazkirah pagi ini, insya-Allah. Mudah-mudahan dia akan menjadi salli ala Muhammad manfaat yang sebaiknya untuk semua. Salli ala Muhammad. Dan subhanallah kita ucap ahlan wa sahlan wa marhaban bikum kepada Asnida Kamaruzaman, Aini Yusniza, Sarah Ma'taha, Fauziah Asad, Hassa Hashim, Adliyah Yahya, Farizan Zamri, Khairul Anwar Muhammad Yusuf, Hamisa Bedu, Fatihah, Muhammad Firdaus Khairuddin, Nuraida Bidin, Sabariyah DKJ, Zawiyah Osman, Pak Long Baika, Sarah Ma'taha, Zaidi Syamsuddin, Nur Fatihah, Humyati Tembung, Ramlah Rimon, Ida Disember, Kursiah, Salina Ithnin, Seha Ismail, Farida Ahmad, Zah Hussein, Hassa Hashim. Dan tuan-tuan jangan lupa semua sahabat-sahabat yang menyaksikan secara live ni, saya nak minta beberapa benda. Yang pertama, yang mana yang belum like page Dewan Dakwah, tolong like page Dewan Dakwah. Setiap pagi kita akan dihidangkan dengan tazkirah subuh pada setiap pagi. Dan Allahumma salli ala Muhammad oleh ustaz-ustaz yang hebat-hebat, kecuali saya, yang berganti-ganti pada setiap pagi. Kemudian yang keduanya, Allahumma salli ala Muhammad, kita bantu untuk share. Salli ala Muhammad. Bisa Bedu, sempat ustaz tukar baju. Juga dia macam Superman lah. nak bagi nampak beza kan di antara dua program tu. Lagi saya confused. Saya tengok saya jadi confused. Salli ala Muhammad. Terima kasih kepada semua yang prihatin nampak dia macam Superman lah tuan-tuan. Dan itu biasa lah. Kadang-kadang pergi dekat rakaman untuk program-program TV tu, memang bawa baju spare. Kita tak akan pakai baju yang sama. Lagi pakai saya tukar baju lain sebab kita boleh nampak yang ni untuk episod ni, untuk episod ni. Dan tidak jadi confused. So man, salli ala Muhammad. Jadi Allah salli ala Muhammad. Dan Allah Muhammad tolong, yang kedua saya nak minta semua yang ada. Kita ada sekarang ni, kita lebih kurang 191 yang menonton. Saya nak minta semua 191 orang ni tolong ketik butang share. Tolong ketik butang share.
Bukan untuk saya, bukan untuk kita, bukan untuk siapa-siapa. Sebenarnya untuk kita nak memberikan kegembiraan kepada pihak penganjur, salli alaihi dengan manfaat tersebarnya majlis ilmu Allahumma salli alaihi Muhammad ni. Nah, bila siapa-siapa pun yang buat program, dia mesti nak ramai yang respon dalam program dia. Maka subhanallah, kita nak menggembirakan hati pihak penganjur. Jadi saya nak minta semua tolong jangan lepaskan peluang ni untuk kita klik share dan Allahumma salli supaya ramai orang lain yang boleh mendapat manfaat. Dan bukan sekadar itu, sebenarnya tujuan dia ialah supaya Allahumma salli kita sendiri pun dapat menyampaikan dakwah kita dalam Allah tu matlamat yang salli alaihi tolong share. Dan yang ketiganya di sana nombor akaun dakwah Majlis Dakwah Negara. Saya berharap sangat-sangat supaya Allahumma salli ala Muhammad kita sama-sama dapat memberikan sumbangan bagi pihak Dewan Dakwah salli ala Muhammad menjalankan aktiviti-aktiviti dan program-program dengan lebih sempurna, insya-Allah. Sebab sekarang ni bukan nak pergi dakwah bukan setakat tunggu bercakap saja, memerlukan kos yang tinggi juga semalam. Dan yang dirahmati sekalian, baik, tajuk yang nak kita bincang pada pagi ini, dan saya nak tuan-tuan sangat respons dengan program yang kita dengan apa yang kita bincang pada pagi ini. Saya nak tuan-tuan tolong type komen, dan kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tuan-tuan type komen, dan juga subhanallah salli alaihi, tuan-tuan boleh tanya soalan. Tajuk yang nak kita Allahumma salli ala sayyidina Muhammad bincang pada pagi ini ialah 6 bentuk syafaat baginda Nabi SAW. 6 bentuk syafaat baginda Nabi SAW. Nabi SAW dikurniakan oleh Allah satu, Allahumma salli alaihi, dia panggil syafaat. Pertolongan yang dia boleh buat, yang boleh Nabi SAW berikan. Syafaat ni kita faham dah, pertolongan. Nah, kita selalu bincang dah bab syafaat ni. Kepada Allahumma salli ala Muhammad, sahabat-sahabat kita yang mengikuti usratuna kita tu, boleh faham dah insya-Allah apa yang dimaksudkan dengan syafaat. Berapa kali dah kita bincang tentang syafaat, dan hari ni sallallahu alaihi wasallam nak fokus syafaat Nabi SAW seorang aja. Nabi SAW sendiri ada 6 syafaat mengikut kepada apa yang telah disebutkan oleh Ibnul Qayyim. Ibnu Qayyim dalam risalahnya menceritakan tentang 6 bentuk syafaat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad. Yang bagi kita tengok. Apakah 6 bentuk syafaat ni? Jadi saya nak tuan-tuan tolong respon sallallahu alaihi Muhammad dengan 6 bentuk syafaat ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dan mudah-mudahan insya-Allah. Ya kakak. Siapa? Siapa kak? Kucing saya nak apa? Baik, Allahumma salli. 6 bentuk syafaat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad. Nah, Ibnu Qayyim dalam risalahnya menjelaskan tentang syafaat yang dimiliki oleh Rasul SAW. Menurutnya ada 6 jenis syafaat Nabi SAW. Yang pertama dia panggil Asy-Syafa'ah Al-Kubra. Al-Syafa'ah Al-Kubra. Syafaat yang besar. Disebut besar kerana hanya Nabi SAW lah yang dapat melakukannya. Seluruh para Nabi dan Rasul selain daripada diri baginda tidak mampu untuk melakukannya. Ini terjadi ketika umat manusia menjelang dihisab dalam pengadilan hari akhir. Keadaan padang mahsyar sangat memberatkan manusia. Tiap-tiap orang lantas mendatangi nabi-nabi mereka. Namun tiap-tiap nabi itu menolak hingga sampailah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah pun memohonkan syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala bagi mereka. Syafaat yang pertama dia panggil syafaat al-kubra, syafaat yang besar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Syafaat yang berlaku waktu kita duduk dalam beratnya keadaan di padang mahsyar. Semua orang duduk dalam keadaan susah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, kedahsyatan mahsyar ni tak mampu kita nak ungkapkan dengan kata-kata.
Setelah kita bangkit daripada mahsyar, berhimpun beramai-ramai dalam keadaan telanjang, tidak beralas kaki. Bila kita baca, tuan-tuan, kita duduk baca, kita dengar tentang keadaan mahsyar, keadaan barzakh, keadaan akhirat apa semua. Kita rasa macam Allahumma salli ala Muhammad. Apa sebenarnya yang aku buat kat dunia ni? Salli ala Muhammad. Sampai aku sanggup untuk merisikokan kehidupan yang sebenar-benarnya dekat akhirat nanti. Allahumma salli ala Muhammad. Sebab tu nak kena dengar selalu. Allah sebut wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan, kerana peringatan itu akan memberi manfaat kepada orang-orang yang beriman. Kita bangun-bangun, tuan-tuan, subhanallah. Bangun-bangun ni semua terpinga-pinga ni. Hari apa ni, Ustaz Syamad? Apa jadi ni? Semua tak berpakaian. Sayyidina Aisyah tutup mata dia. Sayyidina Aisyah kata, Allahumma salli Syamad. Masih apa tutup malu Rasulullah? Macam mana orang tengok aurat kita? Tak ada siapa nak tengok aurat orang. Masing-masing sibuk dengan hal masing-masing. Ada seorang da'i dia panggil. Ataupun sa'iq. Arah sini. Bumi ni, warna dia macam warna perak tanah dia. Tak ada tempat tinggi, tak ada tempat rendah. Sama je. Sejauh mata memandang. Sallallahu alaihi Muhammad. Tuan-tuan. Kemudian subhanallah, langit warna kekuning-kuningan waktu tu. Allah SWT dalam riwayat cerita. Kemudian Allah SWT, Allah panggil matahari pula. Matahari tegak pula ke atas kepala ni. Allah, kita ni dengan masing-masing Allah nak cerita macam mana keadaannya. Allah SWT tak reti nak gambar. Ketakutan, kerisauan, keliru, takut. SWT. Tuan-tuan, semua pun berhimpun. Duduk. Bersesak. Sesak ni. Oh Rabbi, Allahumma salli ala Muhammad. Masih berimpit-rimpit. Sampai ke tahap subhanallah salli ala Muhammad. Kalau ada orang yang dapat letakkan kaki dia macam ni, ini satu nikmat untuk dia. So masing-masing duduk di hujung jari-jari. Dahsyatnya mahsyar. Dan duduk tu bukan dalam tempoh yang sedikit. Dalam satu riwayat, Allahumma salli ala Muhammad, cerita Allahumma salli ala Muhammad, 70 tahun. 70 tahun duduk di tempat yang sama. Ada orang interframe kat belakang. Ini nama dia Ash. Ada orang interframe pula kat belakang. Oh, tak nampak. Duduk kat belakang saya. Tuan-tuan, salli ala Muhammad, tuan-tuan. Jadi subhanallah, salli ala Muhammad. Tuan-tuan, 70 tahun berdiri di tempat yang sama. Menangislah subhanallah. Duk Rabbi salim, wahai Tuhanku tolonglah kami, wahai Tuhanku tolonglah kami, wahai Tuhanku. Hujan. Salli ala Muhammad, tuan-tuan. Kehujanan peluh. Ada yang tenggelam sampai dekat perut. Ada yang tenggelam sampai dada. Ada yang tenggelam dalam peluh dia. Mengikut kepada amal dia masing-masing. Macam mana keadaan dia? Tak tahu. Nak cerita kedahsyatan dia? Tak tahu. Allahumma salli ala Muhammad. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian. Allahumma salli ala Muhammad. Kemudian dalam keadaan kesesakan itu, subhanallah salli ala Muhammad, tuan-tuan. Nah, masing-masing duk fikir macam mana nak selesaikan masalah. Tanyalah, kita berbincanglah sama-sama, kita ada kata apa? Jom kita pergi jumpa datuk kita Adam. Jumpa datuk kita Adam. Pergi cari Nabi Adam. Ramai-ramai pergi cari Nabi Adam. Allahumma salli ala Muhammad. Nabi Adam kata tak mau. Tak boleh hari ini. Aku tak pernah tengok Allah murka macam mana Allah murka hari ini. Pergi cari Nabi lain. Aku malu dengan Allah. Pergi cari Nabi lain. Kita pergi cari Nabi Nuh. Kita pergi cari Nabi Ibrahim. Cari Nabi Musa. Sampai akhirnya membawa kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuba tuan-tuan bayangkan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Layakkah kita ni nak berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ini bukan jumlah orang sedikit. Entah berapa trilion manusia. Daripada zaman dulu sampai yang umat yang terakhir, sampai orang yang terakhir yang akan bangkit dekat dengan kiamat ni.
Semua akan berimpun dan semua bergerak nak pergi cari seorang sahaja yang namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu Rabbi, Allahumma salli ala. Itu maksud. Nur Lila Gani, Ustaz mohon doa agar untuk keselamatan anak-anak dan menantu-menantu yang berada di bahagian hadapan frontliners. Semoga Allah berikan kemudahan dan kebaikan. Allah memelihara. Allahumma salli ala Dr. Nurul Faizin, Aimi Suhaili, Muhammad Iqbal, Muhammad Farhan, Siti Aminah, Sahul Hanifah dan dan semua yang duduk di frontliners yang kita respect pengorbanan mereka duduk di barisan paling hadapan. Subhanallah. Mudah-mudahan Allah melihara dan beri kebaikan. Dan Allah SWT. Kita macam mana nak bangkit dengan Nabi SAW? Layak tak Allah SWT dan SAW? Layak ke? Nampak ke Nabi SAW dengan kita ni? Dan kadang-kadang bila ada tuk-tuk guru alim ulama mai. Allahumma salli ala si Muhammad. Tuan, Habib Umar mai kat Malaysia. Ustaz Abdul Samad mai kat Malaysia. Manusia 1,000 orang pi. Kita daripada jauh ya. Duduk menyelit-nyelit nak bagi tengok ku Habib Umar nampak kita. Saya lihat Samad. Ku Ustaz Samad nampak kita. Ada orang yang duduk, salam. Duduk depan. Bukan sekat salam duduk depan. Kenal lagi. Habib Umar kenal. Masya Allah ya Syekh. Kifahalukum. Sembang. Cemburu kita. Kita duduk. Allahumma salli ala. Ulama-ulama saya cuma ada kita ni, tak ada ulama yang kenal kita. Allahumma salli ala Muhammad. Macam mana tuan-tuan? Macam mana kita ni? Salli ala Muhammad. Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala Muhammad. Agak-agak kalau ulama pun tak kenal kita, Allahumma salli ala Muhammad. Kalau tok-tok guru pun tak kenal kita. Agak-agak Nabi nak kenal kita tak? Saya tak tahu nak cerita tuan-tuan. Kadang-kadang itu yang saya risau bila saya duduk tengok. Allahumma salli ala tuan-tuan. Bila pergi majlis-majlis tok-tok guru besar-besar. Bukan setakat. Kadang-kadang kita tak dapat izin pun untuk pergi. Orang semua berimpun. Satu Malaysia turun semua pergi berimpun dalam majlis bersama dengan Habib Umar. Kita hari tu tak dapat pergi pun. Allahumma salli ala tuan-tuan. Macam mana agak kita ni waktu tu. Allahumma salli ala. Dalam keadaan ulama yang ada ni pun kita tak dapat duduk dalam majlis dia. Kita tak dapat izin untuk duduk dalam majlis dia. Kita tak dapat salam dia, tak dapat pegang dia, tak dapat jumpa dia, tak dapat sembang. Macam mana nanti dalam keadaan di pada mahsyar tuan? Saya duduk fikir-fikir Allah risau kita tuan. Risau. Betul-betul Nabi pandang tak kita ni. Nabi tengok tak kita. Allahumma salli ala tu. Yang pertama tuan-tuan dipanggil syafa'ah al-kubra, syafaat yang besar. Yang Nabi SAW yang akan bagi pertolongan kita nanti di yaumul qiyamah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Cik Mus, waalaikumsalam. Khabar baik, alhamdulillah Cik Mus. Terima kasih atas ingatan. Salih Ahmad. Haisa rahmatilah ya Allah para ustaz alim ulama ilmuwan alim ulama para Nabi. Amin, amin, rabbal amin. Kita doakan kebaikan kepada para asatizah dan para ulama kita insya-Allah yang Allah bersama tak ingat penat lelah. Salih Ahmad susah payah dalam hidup dia. Salih Ahmad duk kira nak menyampaikan agama, mengajak orang kepada kebaikan. Pengorbanan para asatizah alim ulama. Kemudian tuan-tuan Allah salli Ahmad yang kedua. Syafaat yang kedua, syafaat Nabi SAW, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kepada orang-orang beriman, yakni calon penghuni syurga. Dengan syafaat itu, mereka akan dimudahkan masuk ke dalam syurganya. Hal ini telah diungkapkan dalam sebuah hadis yang panjang yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah. Yang kedua, siapa? Orang mukmin yang dah siap ready nak masuk syurga. Segera untuk masuk ke syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan. Sebab proses tu mungkin ambil masa yang lama. Panjang.
Nabi SAW main. Nabi SAW lah yang pergi depan sekali, yang ketuk pintu syurga, dibuka pintu syurga, akhirnya masuk syurga kepada orang-orang beriman yang dah siap dan ready untuk masuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang ketiga, ini nak, ya kakak, what happened to you? Salli ala Sayyidina Muhammad. Yang ketiga, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Syafaat baginda Nabi SAW, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, untuk orang-orang yang beriman yang telah melakukan maksiat waktu hidup di dunia dulu. Mereka, salli ala Sayyidina Muhammad, menurut hisab, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, pantas sepatutnya dimasukkan ke dalam neraka. Namun Nabi SAW memohon syafaat kepada Allah supaya sehingga Zat yang Maha Pengampun mengampunkan dosa-dosa mereka. Kelompok ketiga ni ramailah orang, tuan-tuan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Siapa? Orang mukmin yang buat dosa. Dia buat dosa, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan kalau mengikut pertimbangan dosa tu, selayaknya dia masuk neraka dah. Selayaknya masuk neraka dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tapi tuan-tuan, Nabi SAW orang yang paling sibuk hari itu. Salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, pergi sana, pergi sini, pergi tengok siapa yang perlukan kepada pertolongan dia. Lalu, dengan berkat syafaat Nabi SAW, akhirnya orang-orang yang ada dosa yang patutnya dengan dosa tu berat masuk neraka dah. Tapi Allah mengampunkan dosa dia berkat syafaat bagi Nabi SAW, dan akhirnya dia dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Salli ala Sayyidina Muhammad. Cuma teringat kata Datuk Hassan Din almarhum, salli ala Sayyidina Muhammad. Dia cerita apa? Nak dapat syafaat pun, nak dapat pertolongan pun, dia kena ada nombor akaun. Dia kena ada nombor akaun dulu. Apa nombor akaun dia? Nombor akaun dia 24434. 24434. Apa dia tu? Solat subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Ada nombor akaun ni barulah boleh nak dapat tu, top up syafaat tu. Salli ala Sayyidina Muhammad. Salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau subhanallah Sayyidina Muhammad tak ada nombor akaun, nak top up syafaat macam mana? Salli ala Sayyidina Muhammad. Faham tak ni? Jadi subhanallah salli ala Sayyidina Muhammad bagi ada dia punya apa? Sayyidina Muhammad solat. Solat kena jaga. Yang berikutnya tentang Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, syafaat baginda Nabi SAW. Yang keempat, syafaat Nabi SAW yang diperuntukkan bagi penduduk neraka yang semasa hidupnya mengakui la ilaha illallah, mereka masuk neraka lantaran dosa mereka selama di dunia. Yang ni masuk neraka dah. Yang tadi ada pahala, kemudian dosa banyak sikit, kemudian top up sikit supaya pahala tu lebih banyak pada dosa, ataupun diampunkan dosa supaya pahala lebih banyak dosa, kemudian akhirnya masuk syurga, langsung tak masuk neraka. Yang ni dah masuk neraka dah. Cumalah jangan fikir macam ni, tuan-tuan. Memang nanti siapa pun yang mengucap 2 kalimah syahadah, dia akan akhirnya masuk syurga juga. Salli ala Sayyidina Muhammad. Tapi subhanallah, salli ala Sayyidina Muhammad, tuan-tuan, azab neraka tu tak mampulah nak tanggung. Tak tertanggung azab neraka tu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kedahsyatan neraka tu tak mampu. Satu saat neraka pun kita tak mampu untuk bertahan dengan dia. Panasnya api neraka itu, kata Nabi SAW, 1/70. Salli ala Sayyidina Muhammad. Nah, panas api dunia ni adalah 1/70 daripada panasnya api neraka. Allahumma salli. Maksudnya api neraka 70 kali ganda lebih panas daripada api yang ada dekat dunia ni. Salli ala Sayyidina Muhammad, tuan-tuan. Kita kat dunia ni pun tak tahan dah dengan api. Salli ala Sayyidina Muhammad. Kemudian Allah cerita macam mana ni? Lepas Allah jadikan kulit ni, Allah ganti balik kulit baru. Bakar, ganti balik kulit baru. Bakar, ganti balik kulit baru. Sampai dalam satu riwayat cerita, dibakar sampai kepada hati. Kemudian tumbuh balik kulit yang baru. Allahumma salli. Bukan kulit yang baru, kulit yang lain. Allah sebut dalam Quran. Salli ala Sayyidina Muhammad. Maksudnya subhanallah, dia akan constantly berasa kesakitan dibakar oleh neraka itu.
kemudian tubuhnya dibesarkan sebesar-besarnya, supaya setiap daripada tubuhnya itu subhanallah akan merasakan azab. Tuan-tuan, dan dalamnya neraka tu 70 tahun batu yang dilemparkan daripada jurang neraka sampai ke dasarnya 70 tahun. Tuan-tuan, subhanallah, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian. Dahsyatnya neraka, kita tak akan mampu untuk bertahan walau satu saat dalam neraka. Dalam sebuah riwayat cerita bagaimana seorang ulama menceritakan ahli-ahli neraka ni duduk di dalam neraka tu, duduk di celah-celah rantai-rantai besi neraka. Rantai-rantai besi neraka ni digeser, geser, maka bergelimpangan dan berguling-gulinglah orang-orang yang duduk dekat dalam ahli neraka. Keluar daripadanya darah dan nanah dan akhirnya terimpun di satu lubang, dan itulah yang menjadi minuman balik kepada ahli neraka. Lalu ulama yang menceritakan dia pun pengsan disebabkan ketakutan dengan apa yang dia ceritakan. Tuan-tuan, Allahumma salli tuan. Orang ni berkat syafaat Nabi SAW, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, akhirnya mereka dikeluarkan daripada neraka dan dimasukkan ke dalam syurga. Lalu subhanallah, melalui satu tempoh, tuan-tuan, Allahumma salli dia akan dimandikan di dalam suatu sungai nama Sungai Al-Hayah. Namun di sana ada tanda yang Allah berikan kepada mereka ni daripada tanda-tanda orang ahli neraka yang akhirnya masuk ke syurga. Tak maulah macam tu, tuan-tuan. Tak mau macam tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tak mau kita masuk neraka dulu kemudian baru masuk syurga. Tak mau. Kita kalau boleh kita nak masuk syurga terus saja. Kita nak masuk terus syurga. Kita langsung tak mau jengah walaupun sedikit, walaupun sesaat waktu dalam neraka. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang keempat, yang kelima, Allahumma salli syafaat baginda Nabi SAW bagi penghuni syurga. Ni Allahumma salli yang ni ahli syurga. Ahli syurga pun dapat syafaat juga. Ya, ada juga syafaat kepada ahli syurga. Iaitu Allahumma salli dengan memohonkan syafaat ini kepada Allah, penduduk itu akan meningkat darjatnya di dalam syurga. Siapa yang dapat keuntungan ini adalah mereka yang hidupnya dilalui secara ikhlas, hanya menyembah dan memohon perlindungan kepada Allah sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-An'am ayat 51 yang bermaksud, peringatkanlah dengannya, yakni Al-Quran itu, orang yang takut akan dikumpulkan menghadap Tuhannya pada hari kiamat. Tidak ada bagi mereka pelindung dan pemberi syafaat selain Allah agar mereka bertakwa. Sallallahu alaihi Muhammad. Nah, ada orang yang ahli syurga dah. Sallallahu alaihi Muhammad. Tapi subhanallah, tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia walaupun dia duduk dalam syurga dah, namun subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, diangkat darjatnya dalam syurga. Kita juga boleh dapat, tuan-tuan, manfaat ni. Sallallahu alaihi Muhammad. Apa dia manfaat ni, tuan-tuan? Manfaat syafaat, duduk tingkatan darjat tinggi dalam syurga berkat istighfar anak-anak kita untuk kita. Dan yang terakhir, tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Apa dia, tuan-tuan? Syafaatnya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Nabi SAW kepada orang bukan Islam. Siapa? Khusus satu saja, kepada Abu Talib yang diringankan siksanya di dalam neraka dengan diletakkan batu daripada neraka di tapak kakinya sehingga menggelegak otaknya. Itu kerana pertolongan-pertolongan yang dilakukan oleh Abu Talib kepada baginda Nabi SAW semasa hidupnya. Tentang Allah SWT, ni 6 bentuk syafaat Nabi SAW yang dihimpunkan oleh Ibnu Qayyim yang kita boleh mengambil manfaat yang kita kongsikan pada pagi ini. Dan insyaAllah mudah-mudahan dia menjadi kebaikan kepada kita semua, insyaAllah. Tuan-tuan sekalian bersama, dan terus tuan-tuan menyokong program-program dan usaha yang dilakukan oleh pihak Dewan Dakwah Majlis Dakwah Negara. Tuan-tuan tolong like page ini, tolong share page ini, insyaAllah. Dan juga tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tuan-tuan boleh bantu untuk kita memberikan sumbangan kepada akaun yang telah dinyatakan di page itu, tuan-tuan. Akaun RHB Bank. Dan mudah-mudahan insya-Allah pihak DDN Dewan Dakwah akan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad dapat melaksanakan dan menjalankan program-program dengan lebih menyeluruh dan dengan lebih sempurna, insya-Allah. Terima kasih kepada pihak DDN yang sudi untuk jemput saya pada pagi ini. Terima kasih juga kepada semua sahabat-sahabat yang menyaksikan secara langsung pada pagi ini. Aisyah Ahmad, Dek Jun, Salina Ithnin, Isa HQ, Uji Mak Sirih, Nur Kasih, Salsabila, Jasmine, Kak Nazatul Naina,
Ainul Mardia, Irma Mas, Cahaya Kemuliaanku, Kekuatanku, Izzati, Azman Zainal, Kasturi Abiyak, Nurliza Mansur, Nur Haniza Marzuki, Laila Jali, Nur Hayati, Alan Bunga, Rohidin Kasim, Allahumma salli ala Muhammad, Rohani Ismail, dan semua sahabat-sahabat. Tuan, untuk itu saya kita tangguh dulu majlis kita pada pagi ini, insyaAllah. Kita jumpa lagi lain masa ketika aku qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.